Sekejap Satu minit. Okey, kita tengok selamat pagi pelajar. Okey, untuk permulaan kelas kita akan bincang dulu jawapan untuk latihan pengukuran dan PBD yang saya telah berikan pada minggu lepas. Okey, 15 orang telah jawab lah. Okey, terima kasih. Okey, kita tengok soalan dia. Gambar satu ni menunjukkan kemudahan pembayaran yang disediakan oleh institusi kewangan kepada pelanggan lah. Okey, dalam pelajaran lepas kita telah bincang tentang kemudahan pembayaran yang disediakan oleh bank perdagangan. Okey, yang ini adalah kemudahan pembayaran kad kredit dan juga kad debit. Okey, mengapakah kemudahan pembayaran tersebut menjadi pilihan pengguna pada masa sekarang lah? Okey, itu soalan saya. Okey, ini adalah jawapan saya. Okey, nanti pelajar boleh salin jawapan ni dalam buku latihan awak lah bila saya kongsi video ni nanti Okey, jawapan dia ada 16 jawapan lah. Okey, memudahkan membuat bayaran, ni ramai ada buat. Okey, bayaran secara tunai. Kalau menggunakan kad kredit, kita boleh membayar secara tunai. Okey, tidak dikenakan faedah. Okey, ini untuk kad debit. Okey, tidak berhutang dengan bank. Okey, lebih selamat, tidak risiko pengguna menggunakan nombor PIN. Okey, kalau kita tengok sini, kebanyakan jawapan ni adalah berkisar kepada kad debit lah. Okey, peniaga menerima kemudahan ini secara meluas, diterima umum. Okey, perkembangan urus niaga secara atas talian. Okey, maksudnya kita boleh shopping kat Lazada, Shopee dan sebagainya. Okey, bayaran atau charge perkhidmatan lebih rendah berbanding kad kredit. Okey, jadi kita simpulkan ni, mereka soalan ini adalah berkisar kepada kad debit. Okey, jawapan pelajar adalah lebih berkisar kepada kad kredit lah tempoh hari lah. Tapi saya terima juga sebab mungkin pada peringkat awal pelajar tak faham lah. Okey, jadi pelajar kena tengok Okey, bila kita tengok kita tengok kena kaji betul-betul. Okey, ini adalah sebenarnya kad debit. Okey, dari mana kita tahu ni adalah kad debit? Sebab di kat bawah ni ada tulis lah. Okey, debit, my debit, my debit, my debit lah. Okey, ini sebenarnya empat kad ni merujuk kepada kad debit. Okey. Jadi kita tengok, okey, jadi jawapan kita adalah berkisar kepada kelebihan penggunaan kad debit lah. Okey, iaitu kad ATM awak. Okey, tidak perlu membawa wang tunai yang banyak ataupun mudah dibawa. Ini ramai ada tulis. Okey, membantu mengawal perbelanjaan setiap bulan lah. Okey, seperti yang saya telah beritahu dalam pelajaran lepas, kad debit ni adalah awak akan berbelanja berdasarkan berapakah baki yang ada dalam akaun awak. Okey, berbelanja secara berhemah, berjimat ataupun elak berus. Okey, boleh dimiliki oleh semua pemilik akaun, tidak keperluan pendapatan minimum. Okey, kad ATM ataupun kad debit ni diberikan kepada semua pelanggan lah. Okey, tak semestinya ada apa-apa benda yang istimewa. Okey, boleh digunakan untuk transaksi luar negara. Kad debit ni kalau kita aktifkan di bank, kita juga boleh keluarkan duit dan kita juga boleh gunakan untuk shopping di luar negara. Pembayaran lebih cepat, jimat. Okey, kita juga boleh menggunakan PayWave. Okey, siapa tahu apa tu PayWave? Siapa boleh bagi tahu saya apa tu PayWave? Fatihah? Tahu apa tu PayWave? PayWave Fatihah. Tahu tak apa tu PayWave, guys? Fadila? Fadila, boleh dengar tak? Tak tahu cikgu. Tak tahu. Okey, PayWave ini adalah, okey, kita kalau pergi Tesco Seri Alam, kan dia akan tanya kalau awak gunakan kad debit dia akan gunakan PIN ataupun PayWave. PayWave ni dia ada satu mesin, awak just macam touch and go, letak kad tu kat situ, dia akan terus automatic deduct duit awak tu. Awak tak semestinya masukkan PIN lah. Awak just ambil kad awak just letak kat mesin tu. Letak sekejap macam touch and go, dia akan terus tolak duit daripada kad awak. Itulah PayWave. Okey, tiada iuran tahunan dan mempengaruhi rebate mata ganjaran diskon lah. Kalau gunakan kad kredit ataupun kad debit ni, okey, awak sebenarnya akan dapat mata ganjaran lah. Okey, ataupun awak akan dapat diskon di outlet yang terpilih. Jadi soalan ini adalah lebih berkisar kepada kelebihan menggunakan kad debit. Kad debit ni adalah sebenarnya kad ATM awak lah. Okey, dan okey, yang kedua, soalan kedua, okey, ini adalah soalan kedua kita. Gambar di bawah menunjukkan dua barang dalam pasaran. Okey, yang pertama adalah rumah, yang kedua adalah traktor. Terangkan sistem perbankan Islam yang sesuai untuk membuat pembiayaan di atas. Jadi, okey, yang ini semua orang betul lah.
Untuk pembiayaan perumahan, kita akan menggunakan buy bitaman ajin. Okey, iaitu bank menjual barang kepada pelanggan dengan bayaran tertangguh, okey, pada harga tertentu. Okey, margin keuntungan yang dipersetujui. Ini saya telah bagi tahu kepada minggu lepas lah. Katakan, okey, saya beli satu rumah, okey, rumah tu bernilai 150,000 lah. Tapi bank akan menjual kepada saya pada harga 250,000. Kenapa ada tambahan 100,000? Itu adalah kadar keuntungan ataupun margin keuntungan kepada bank hasil daripada penjualan rumah tu kepada saya lah. Pelanggan akan membayar harga barang secara ansuran berdasarkan syarat yang telah ditetapkan. Okey, buy bitaman ajil ni lebih kepada pembelian aset tetap dan pelanggan boleh membayar secara ansuran. Okey, gambar 2 adalah takjiri. Takjiri ni adalah bank membeli aset yang diperlukan oleh pelanggan dan pelanggan perlu membayar untuk tempoh tertentu lah. Okey. Okey, perlu membayar. Okey, selepas tamat tempoh, aset yang disewa akan dipindah milik kepada pelanggan lah. Okey, yang ni pun minggu lepas saya sudah belajar. Takjir ni sama seperti pinjaman sewa beli, iaitu pinjaman beli kereta ataupun kenderaan di bank konvensional. Dalam perbankan Islam, ianya dikenali sebagai takjiri. Okey, ini adalah jawapan untuk dua-dua soalan. Okey, bagi pelajar yang salah nanti boleh buat pembetulan. Okey, sekarang kita pergi kepada tajuk hari ini. Okey, kita pergi kepada tajuk hari ini. Sekejap Okey, tajuk kita hari ini adalah tentang pendapatan individu. Bab 3 kita telah masuk kepada subtopik yang ketiga lah. Okey, kita telah masuk kepada subtopik ketiga. Okey, iaitu PDPR untuk hari inilah. Okey, 11 Julai 2021. Okey, kita tengok. Okey, sekejap ada masalah pula dengan slide. Okey, sekejap. Saya tengah hang ni. Okey, saya besarkan dulu slide. Okey, so pendapatan individu. Okey, kita akan tengok apa yang kita akan belajar dalam pendapatan individu. Okey, sekejap pelajar. Tiba-tiba slide hang pula. Okey, tak apa. Okey, jadi kita tengok. Okey, ini adalah dalam pendapatan individu 3.2.1 kita akan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan mengikut sektor lah. Okey, dalam geografi tingkatan 3 sebenarnya awak sudah belajar. Okey, sektor-sektor ekonomi. Okey, siapa boleh bagi tahu saya sektor ekonomi terbagi kepada berapa? Naziha? 3. Okey, sektor ekonomi terbagi kepada 3. Okey, yang kita akan belajar hari ini adalah yang kita akan belajar hari ini adalah tentu saja pekerjaan mengikut sektor lah. Okey, sektor ekonomi terbagi kepada 3, iaitu sektor utama, sekunder dan tertier ataupun kedua dan ketiga. Yang kita akan belajar hari ini adalah pekerjaan dalam sektor itulah. Okey, ini adalah gambar pekerjaan apa ni? Siapa boleh bagi tahu? Gambar pertama. Nelayan. Yang kedua ni, okey, yang biasa siapa yang bekerja kat sini? Ini adalah antara pekerjaan yang sangat popular kat Pasir Gudang. Fadila, apa contoh pekerjaan yang biasa ada kat sini? Fadila? Ya, cikgu. Apa contoh pekerjaan yang biasa wujud kat sini? Tahu tak apa ni? Dia macam minyak tu kan? Ya, pelantar minyak. Biasanya kat sini ada oil engineering yang berlibatkan gas and oil, petroleum lah. Okey, yang ini adalah pesawah, yang ini adalah penternak lah. Okey, ini adalah 4 contoh pekerjaan yang wujud dalam sektor utama. Okey, sektor utama. Okey, sektor utama ni sebenarnya melibatkan pengeluaran secara langsung daripada alam semula mengubah suai bentuk barang lah. Okey, pekerjaan sektor utama ni mereka terus menangkap ikan, melumbung petroleum atau gas asli, okey, menuai hasil padi, menternak kambing ataupun lembu, okey. Mereka menuai hasil dan mereka terus jual, mereka tak ubah bentuk dia.
Maksudnya tak berlaku proses lah kat situ. Aktiviti berkaitan penternakan, okey, ini adalah sektor-sektor dia, penternakan, perikanan, perlombongan dan juga kuari. Okey, lepas tu pertanian, pertanian dan juga perhutanan. Ini adalah contoh-contoh pekerja sektor ekonomi dalam sektor utama lah. Mengeluarkan bahan mentah seperti kayu bala ataupun kelapa sawit. Menghasilkan makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan lah. Jadi contoh pekerjaan seperti kata bincang tadi, petani, nelayan dan juga pembalap. Okey, dia sebenarnya ada banyak lagi sektor pekerjaan dalam sektor utama lah. Ini contoh sahaja. Okey, sektor kedua. Okey, sektor kedua ini adalah buruh binaan. Ini adalah pekerja di kilang. Okey, ini adalah pekerja di sektor pembinaan lah. Mungkin mandor, arkitek, jurutera dan sebagainya. Okey, sektor kedua ni melibatkan aktiviti pemprosesan. Melibatkan aktiviti pemprosesan bahan mentah kepada barang separuh siap dan juga barang siap. Okey. Dalam sektor ini mereka lebih kepada pemprosesan lah, okey. Kan mereka tadi sudah dapat bahan mentah daripada sektor utama. Jadi bahan mentah daripada sektor utama contohnya getah, okey, daging lembu, daging ayam dan sebagainya, mereka bawa masuk ke kilang dan mereka proses untuk menjadikannya sebagai barang siap ataupun barang separuh siap. Barang siap adalah barang yang kita boleh gunakan terus. Okey, barang separuh siap ni barang yang kita kena proses dulu. Contohnya nugget ayam, kita kena goreng dulu sebelum kita makan. Itulah separuh siap. Barang siap ni contohnya roti gardenia. Beli terus boleh makan. Okey, sektor kedua ni terdiri daripada dua. Satu adalah aktiviti perkilangan, yang kedua adalah pembinaan lah. Jadi, apakah sektor-sektor yang terlibat dalam perkilangan ini? Elektrik dan elektronik, perabot, tekstil dan juga pakaian. Dalam pembinaan, okey, yang terlibatnya adalah pembinaan rumah kediaman, okey, pembinaan bukan kediaman, kejuruteraan awam dan juga pertukangan khas lah. Contoh-contoh pekerjaan yang wujud, operator pengeluaran, pelukis, pelan, pengurus kilang, okey, lepas tu supervisor, mandu, okey, ni pemandu crane, okey, apa saja pekerjaan yang wujud dalam sektor perkilangan dan juga pembinaan, ianya adalah pekerjaan di bawah sektor kedua. Okey, dan yang ketiga adalah sektor ketiga. Okey, sektor ketiga ni awak kena ingat, dia hanya menawarkan perkhidmatan. Dia tak mengeluarkan barang ataupun produk. Okey, sektor ini hanya menawarkan perkhidmatan. Okey, menyediakan perkhidmatan seperti pendidikan dan juga pengangkutan. Okey, menyediakan perkhidmatan seperti pendidikan dan juga pengangkutan. Ada banyak lagi lah. Okey, ada perbankan, ada kesihatan dan juga insurans. Okey, sebenarnya sektor perkhidmatan ini adalah pelengkap kepada sektor utama dan sektor kedua lah. Okey, senang kata, sektor utama dan sektor kedua ni tak boleh berlangsung ataupun tak boleh berdiri tanpa sektor ketiga. Okey, perkhidmatan pengeluaran, okey, contohnya terlibat, okey, contohnya perkhidmatan pengeluaran, mereka memerlukan perkhidmatan perbankan. Mereka juga memerlukan perkhidmatan insurans. Kalau kita tengok perkhidmatan awam, okey, perkhidmatan kerajaan lah, pejabat pos, okey, JPN, PPD, JPJ, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan sebagainya. Okey, perkhidmatan lain terlibat adalah perkhidmatan hotel dan juga restoran. Contoh pekerjaan adalah guru, penyanyi, ejen insurans. Jadi pelajar dalam topik 3.2.1 ni pelajar kena tahulah. Okey, sektor ekonomi terbagi kepada 3. Okey, dalam 3 sektor ekonomi wujudlah pelbagai jenis peluang pekerjaan. Okey. Boleh faham tak Fatihah, Naziha, Fadila dengan Syuaila? Boleh, okey cikgu. Tak? Boleh Syuaila okey Syuaila? Okey, cikgu. Okey, bagus. Okey. Okey, kita akan pergi kepada subtopik yang kedua. Okey, sekejap. Okey, kita akan pergi kepada subtopik kedua. Okey, yang ini pun dalam nota saya sebenarnya sudah ada. Okey, yang ini.
kepentingan sektor dari segi pekerjaan mengikut trend di Malaysia. Okey, kenapa yang ini penting? Dalam buku teks awak dia lebih kurang 2 muka surat Okey, sebab biasanya keluar dalam soalan objektif lah dan pernah juga keluar dalam SPM 2019. Pernah keluar dalam SPM 2019. Okey, yang ini kita akan kaji lah. Okey, kita tengok. Okey, sebenarnya sebelum awal merdeka lah, pada awal-awal kita dapat kemerdekaan, okey, sektor ekonomi Malaysia adalah ataupun sektor pekerjaan Malaysia adalah berkisar kepada sektor galian lah. Okey, pembekal Malaysia masa tu bertindak sebagai pembekal utama bahan mentah iaitu biji timah dan getah kepada negara perindustrian. Sebahagian besar guna tenaga terlibat dalam sektor pertanian dan perlumbungan lah. Okey, senang kata pada awal pemerdekaan dulu, majoriti rakyat Malaysia bekerja dalam sektor pertanian dan juga perlumbungan. Okey, barang pengguna diimport dari negara Britain. Masa tu kat Malaysia, kilang boleh katakan sangat kurang. Jadi semua barang yang kita gunakan dalam kehidupan harian kita, kita terpaksa import daripada negara Britain. Okey, boleh katakan ke semua barang yang kita gunakan dalam kehidupan harian kita, masa tu kita terpaksa import daripada negara kita sebab awal kemerdekaan kita tak ada kilang. Kita hanya melibat dalam sektor pertanian dan juga perlumbungan. Okey, pada tahun 60-an, okey, pada tahun 1960-an, dasar mempelbagaikan ekonomi, okey, memberi tumpuan kepada sektor kedua dan ketiga lah. Okey, maksudnya lepas tahun 1960-an baru Malaysia mula memberi perhatian dalam sektor perindustrian, pembinaan dan juga perkhidmatan. Okey, kerajaan menggalakkan industri penggantian import lah. Okey, maksudnya kerajaan pada tahun 1960-an telah mula menubuhkan kilang, telah menggalakkan penubuhan perkilangan untuk menghasilkan produk-produk yang mudah untuk kita hasilkan lah. Contohnya makanan ringan dan sebagainya. Masa tu kita tak ada industri-industri berat macam kat Pasir Gudang, tak ada lagi. Kita lebih kepada penghasilan makanan masa itu. Akta Galakan Pelaburan, okey, menyediakan insentif, contohnya taraf perintis. Okey, taraf perintis ni pelajar kena ingat taraf perintis bermaksud, okey, kalau ada satu kilang baru daripada Singapura, dia nak buka cawangan di Malaysia. Di bawah taraf perintis, kilang itu tidak perlu membayar cukai untuk 5 tahun akan datang. Okey, saya ulang semula. Taraf perintis bermaksud, okey, industri-industri terpilih oleh kerajaan, okey, katakan daripada Singapura ada satu syarikat membuat vaksin, ingin menubuhkan satu kilang baru di Malaysia. Okey, jadi bila kilang itu dibuka di Malaysia, untuk 5 tahun kilang itu tak perlu membayar cukai kepada kerajaan Malaysia. Kenapa kerajaan buat macam itu? Sebab kerajaan nak menggalakkan banyak kilang dibuka di Malaysia. Kenapa pembukaan kilang ni penting? Sebab pembukaan kilang inilah akan mewujudkan peluang pekerjaan kepada Malaysia. Okey, pada tahun 1960-an kerajaan juga ada memberikan allowance pelaburan. Mana-mana kilang yang baru nak buka cawangan di Malaysia, kerajaan bagi allowance. Okey, kenapa kerajaan buat macam tu? Supaya menarik pelabur asing ke Malaysia dan sumbangan sektor pembuatan semakin meningkat. Okey, pelajar kena ingat masa awal-awal kemerdekaan kat Malaysia ni kilang tak ada tau. Pada tahun 1960-an kerajaan baru buat pelbagai langkah untuk menggalakkan pembukaan banyak kilang di Malaysia. Sebelum itu orang buat apa? Orang buat kerja sebagai petani, pelombong, penoreh getah, okey, pekerja ladang kelapa sawit dan sebagainya. Lepas tahun 1960-an, baru kilang mula diwujudkan di Malaysia. Jadi wujudlah kerja-kerja di kilang. Okey, pada tahun 1970-an, tanaman komersial. Tanaman komersial maksudnya tanaman itu ditanam dalam kebun secara besar-besaran dan hasilnya mula dijual ke luar negara. Jadi pada tahun 70-an Malaysia mulalah membuka ladang kelapa sawit dan juga ladang koko. Okey. Dan juga Malaysia mula menemui telaga minyak di Sarawak. Okey, pada tahun 70-an baru kita mula melombong minyak petroleum di Malaysia. Okey, pada tahun 70-an, okey, industri Malaysia mula berorientasikan ekspor. Okey, pada tahun 60-an,
Kilang-kilang dibuka untuk menghasilkan makanan dan minuman untuk dijual dalam negara. Pada tahun 70-an, industri-industri yang dibuka lebih kepada orientasi ekspor. Maksudnya barang yang dihasilkan di Malaysia mula diekspor ke luar negara. Bila kita ekspor barang yang dihasilkan di Malaysia ke luar negara, banyak duit akan masuk ke dalam negara. Tapi pada masa itu juga kita masih bergantung kepada industri perkilangan ringan. Ringan maksudnya barang yang mudah dihasilkan. Kita tak ada kilang membuat kapal terbang dan sebagainya. Masa tu MMHE semua tak wujud lagi, Titan semua tak wujud lagi. Itu semua industri berat. Kita lebih kepada penghasilan makanan, minuman, pakaian dan sebagainya. Pelabur asing dalam sektor perindustrian semakin meningkat. Kalau awak cuba tanya mak ayah awak, pada tahun 70-an, 80-an, 90-an, Senai dengan Kulai adalah kawasan perindustrian yang sangat popular di kalangan rakyat Johor. Habis SPM, tempat utama yang mereka akan pergi adalah Senai atau Kulai. Sebab Senai dengan Kulai pada tahun 70-an hingga 90-an ada beribu kilang. Kilang elektronik, kilang elektrik, kilang pakaian, makanan, minuman, perabot dan sebagainya. Tapi sekarang sudah kurang lah. Kemana kilang-kilang tu nanti kita akan bincang juga. Pada tahun 1980-an, dasar perindustrian berat, contohnya industri pengangkutan kereta, industri penghasilan bahan binaan, industri memproses petroleum, industri memproses gas asli, mula dibangunkan di Malaysia. Industri-industri ini sebenarnya berskala besar, berteknologi tinggi dan juga bermodal yang tinggi. Contohnya Titan, MMHE dan sebagainya. Kita nak buka industri-industri berat ni, kita menjalinkan kerjasama dengan Jepun untuk menghasilkan pekerja yang berkebaikan tinggi. Dulu kat Senai dengan Kulai banyak kilang Jepun tau. Sekarang sudah adalah semua sudah pindah. Masa tu Malaysia bertindak sebagai pengeluar terbesar sarung tangan, getah dan semikonduktor. Sehingga sekarang Malaysia adalah pengeluar sarung tangan getah terbesar di dunia. Top Glove. Mungkin pernah dengar lah. Semikonduktor ni, yang dia menghasilkan komponen-komponen elektrik, pasang wayar, buat chip untuk televisyen, buat aircon dan sebagainya. Sampai dulu memang sangat banyak kilang di Senai dan Kulai, sekarang semakin berkurang lah. Pada tahun 90-an baru kita pergi canggih sedikit. Ekonomi berlandaskan koridor raya multimedia. Ekonomi berlandaskan koridor raya multimedia maksudnya lebih kepada teknologi tinggi. Contohnya berkaitan perkhidmatan internet. Masa tu baru kita mula fokus dalam pengeluaran ekonomi. Ekonomi berasaskan pengeluaran ataupun kita panggil P-ekonomi, dan juga kita buat ekonomi berasaskan pengetahuan, knowledge ekonomi. Dasar penswastaan telah mula menambahkan peranan sektor swasta. Contohnya, semua tahu TNB kan, Tenaga Nasional Berhad. Sekarang ni Tenaga Nasional Berhad adalah satu firma swasta. Sebelum ini kalau awak tanya mak ayah awak, dia dikenali sebagai LLN, Lembaga Elektrik Negara, LLN. Lembaga Elektrik Negara ni dulunya dia macam polis. Mereka datang, mereka di uniform, mereka datang pergi ke setiap rumah, mereka baca bil elektrik. Sebenarnya dulu kalau kerja kat TNB itulah kerja kerajaan. Lepas tu kerajaan telah menswastakan TNB, jadi sekarang dikenali sebagai Tenaga Nasional Berhad lah, private company. Sama juga Pos Malaysia, KTMB Berhad. Semua ini asalnya lah milik kerajaan. Tapi lepas tu kerajaan telah swastakan. Tahun 2000 hingga kini lah, kerajaan telah melaksanakan program transformasi negara. Sekarang Malaysia ni pekerjaan dalam sektor perkhidmatan paling banyak. Dan pada tahun 2000-an juga kita telah buka 5 wilayah koridor ekonomi. Contohnya Iskandar Puteri. Iskandar Puteri adalah salah satu wilayah ekonomi di Malaysia. Dia ada 5. Ada satu di Sabah, ada satu di Sarawak, ada Kelantan, Terengganu dan juga Johor. Jadi ini adalah senang kata macam sejarah peralihan pekerjaan. Sektor pekerjaan daripada tahun awal kemerdekaan sehinggalah tahun 2020 iaitu sampai sekarang lah. Soalan ini pernah keluar dalam SPM tahun 19
tahun 2019. Okey, tapi setiap tahun ada soalan dalam objektif. Okey, ini awak boleh rujuk nota awak dalam nota awak sudah ada. Okey tak pelajar setakat ni? Boleh faham tak? Nurin okey Nurin? Nurin ada tak? Okey tak Nurin? Okey ya. Okey, thank you Nurin. Okey. Jadi kita akan sambung lagi sedikit. Okey. Sebelum saya sambung, kita akan pergi kepada topik yang ketiga lah. Okey, ini adalah topik yang sangat penting kepada kita dan juga awak. Okey, in future awak akan masuk sebagai guna tenaga dalam pasaran. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut lah, kita tanya pendapat setiap orang. Okey, Fatihah. Fatihah ada? Ada cikgu. Okey, Fatihah. Katakan Fatihah diberi dua pilihan. Satu, bekerja sebagai jurujual di kedai handphone. Yang kedua, bekerja sebagai jurujual juga di pasar awam Masai. Okey, satu, bekerja sebagai jurujual di kedai handphone kat Tesco Sri Alam. Yang kedua, bekerja sebagai jurujual di pasar awam Masai. Yang mana satu Fatihah akan pilih? Jurujual pasar awam. Pasar awam, kenapa? Kenapa pilih jurujual kat pasar awam? Kenapa Nazia? Nazia, ada tak? Okey. Okey, Nazia ada Nazia? Ada cikgu. Okey, mana satu pilihan Nazia? Awak akan pilih untuk bekerja sebagai jurujual di kedai handphone kat Tesco Sri Alam ke ataupun jurujual sebagai jurujual kat pasar awam Masai? Yang mana satu Nazia akan pilih? Nazia, susah sangat ke soalan saya? Nazia, sudah hilang ke? Saya pilih jurujual telefon dekat Tesco. Okey, kenapa? Bagi saya satu alasan, kenapa? Kenapa pilih untuk jadi jurujual kat Tesco bukan kat pasar awam? Satu je saya nak alasan dia. Naziha, apa alasan awak? Alasannya apa? Tak ada alasan cikgu. Tak ada alasan. Wahai pelik korang ni. Fadila akan pilih yang mana Fadila? Jurujual dekat pasar awam Masai. Kenapa Fadila? Kenapa? Jarak daripada rumah dengan tempat kerja. Oh, okey, lebih dekat lah. Okey, bagus. Okey, Syuaila? Yang mana satu akan jadi pilihan Syuaila? Ya, Syuaila. Jurujual kat kedai telefon. Kenapa Fadila? Kenapa Syuaila? Entah cikgu. Tak tahu. Entah. Bagus korang ni. Okey dah. Okey. So, kita akan memilih pekerjaan. Dia ada 12 perkara yang akan menjadi dalam kriteria pemilihan kita lah. Okey, kita akan fokus kepada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan. Bila awak diberi beberapa pilihan, okey, sebelum awak memilih sesuatu pekerjaan, okey, ada 12 faktor yang awak kena mempertimbangkan. Okey, yang pertama adalah upah wang, iaitu gaji awak. Yang kedua, faedah sampingan. Yang ketiga, jaminan kerja.
Yang keempat, jarak daripada tempat tinggal awak. Yang kelima, suasana tempat kerja. Yang keenam, kepuasan pekerjaan. Yang ketujuh, kelayakan akademik. Yang kelapan, prospek pekerjaan. Yang kesembilan, keadaan ekonomi semasa. Yang kesepuluh, waktu bekerja. 11 adalah pengaruh keluarga. 12 adalah saiz firma. Okey, jadi sebelum awak membuat pilihan terhadap sesuatu pekerjaan, okey, biasanya kita akan ambil kira semua faktor-faktor inilah. Okey, kita akan pergi bincang salah setiap satu ni. Okey, of course yang pertama bila kita nak pilih pekerjaan, benda pertama yang kita akan mempertimbangkan adalah berapa upah kita. Okey, berapakah upah ataupun gaji kita. Okey, apakah itu upah? Ganjaran yang diterima oleh individu yang bekerja dengan majikan ataupun orang lain. Upah ini dibayar mengikut jam ataupun bilangan hari bekerja lah. Okey, dia ada dua kaedah. Okey, kalau awak bekerja kat fast food, contohnya kat KFC, Pizza Hut sebagainya, biasanya gaji awak dikira mengikut jam. Okey, kalau awak bekerja di sektor perkilangan, gaji awak dikira berdasarkan hari bekerja. Okey, upah wang merupakan penentu utama pemilihan pekerjaan lah. Okey, semakin tinggi upah wang, semakin ramai individu akan menceburi pekerjaan tersebut. Contohnya, ramai orang nak bekerja di kilang Titan ataupun MMHE di Pasir Kudang. Sebab dua-dua kilang ni upahnya adalah sangat-sangat tinggi. Okey, sebenarnya pembayaran kadar upah ni bergantung kepada pengalaman kerja. Semakin tinggi pengalaman, semakin banyak pengalaman awak, awak boleh minta gaji yang lebih tinggi. Yang kedua, kemahiran dimiliki. Contohnya awak kalau bekerja sebagai engineer. Kalau awak mempunyai kemahiran sijil-sijil yang banyak, pekerjaan sebagai engineer, pekerjaan sebagai accountant, semakin banyak awak belajar, semakin banyak kemahiran awak. Jadi awak boleh menuntut gaji yang sangat tinggi. Kelayakan akademik. SPM, diploma, degree. Antara tiga-tiga ni of course lah gaji bagi orang yang mempunyai degree lebih tinggi sebab kelayakan akademiknya lebih tinggi. Risiko pekerjaan. Pekerjaan mana yang mempunyai risiko yang tinggi, gajinya lebih tinggi lah. Contohnya bekerja di pelantar minyak. Bekerja di pelantar minyak, gajinya lebih tinggi. Kesatuan sekerja. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil labor union. Mana-mana pekerjaan yang mempunyai kesatuan yang kuat, biasanya akan menawarkan gaji yang tinggi sebab kesatuan akan menuntut kenaikan gaji setiap tahun. Dan faktor permintaan penawaran buruh. Mana-mana pekerjaan yang memerlukan ramai pekerja tetapi orang yang berminat bekerjanya kurang, jadi akan menawarkan gaji yang lebih tinggi lah. Ini faktor utama. Sebagai manusia, insan biasa, kita biasanya akan menjadikan ini sebagai faktor utama. Bila awak memilih pekerjaan, jangan tengok pada faktor utama saja, tolong tengok pada faktor kedua juga. Faktor kedua adalah faedah sampingan. Insentif yang diberikan oleh majikan kepada pekerja agar lebih bermotivasi atau kekal bekerja dengannya. Awak jangan tengok pada upah wang saja tahu. Awak kena tengok pada faedah sampingan. Ada kilang-kilang tersebut tertentu. Gaji kurang tapi setiap tahun dia bagi bonus yang tinggi. Lepas tu bila awak bersara, awak akan dapat faedah persaraan. Ada juga kilang-kilang kat Pasir Kudang ni, dia kalau awak bekerja kat situ, family awak dan juga anak-anak akan dapat klinik panel. Boleh pergi jumpa doktor secara percuma. Perkhidmatan perubatan, uniform percuma, tempat tinggal percuma, skim insurance. Awak kalau nak beli rumah kereta tak payah pinjam kat bank, boleh pinjam daripada kilang itu, allowance dan lain-lain. Dia sebenarnya kalau awak gaji tinggi, faedah sampingan akan berkurangan. Kalau ada kilang tu gaji rendah tapi faedah sampingan sangat banyak. Jadi awak kena tengok semua faktor-faktor ni bila awak nak memilih pekerjaan. Yang ketiga, jaminan kerja. Individu tertarik dengan pekerjaan yang mempunyai jaminan kerja yang tinggi. Kerja itu kekal ataupun sementara. Sebab itu kat Malaysia ramai orang memilih untuk bekerja dengan kerajaan, sektor awam.
Sebab sektor awam mempunyai jaminan kerja yang lebih tinggi berbanding sektor swasta. Contohnya sekarang zaman COVID ni. Okey, semua orang tengah merana, tetapi yang bekerja dengan kerajaan tiap-tiap bulan dapat gaji seperti biasa. Okey, jadi kat Malaysia ni sektor awam jaminan kerjanya lebih tinggi berbanding sektor swasta. Okey, pekerjaan seperti operator tol mempunyai jaminan kerja rendah kerana perkembangan teknologi, contohnya touch and go smart tag. Dulu kat tol tu ramai orang bekerja tau kat kaunter tu. Sekarang tak ada orang. Kenapa? Jaminan sebab telah diambil alih oleh mesin. Jadi awak kena tengok sebelum awak memilih sesuatu pekerjaan, awak kena pastikan pekerjaan itu terjamin. Okey, inilah 3 perkara. Okey, yang seterusnya seperti yang diberitahu oleh Nazia tadi, lokasi tempat kerja. Okey, jika jarak tempat kerja dengan kediaman individu dekat, mereka cenderung memilih pekerjaan tersebut. Sebab, let's say lah awak dapat kerja dekat dengan rumah awak. Sewa tak perlu bayar. Makan minum tak perlu bazir duit. Duit minyak tak perlu bazir banyak. Katakan awak dapat kerja gaji RM5,000 di Kuala Lumpur. Okey, gaji RM5,000. Sewa rumah RM1,000. Sewa bilik RM1,000. Makan minum. Lepas tu awak kena cari pengangkutan awam. Okey, gaji RM5,000 tapi perbelanjaan untuk pergi kerja sudah habis dalam lebih kurang RM3,000. Tinggal lagi RM2,000. Baik awak cari kerja dekat dengan rumah awak, tak dapat kerja dengan gaji RM2,500 pun, awak masih RM500 awak belanja, RM2,000 tu masih menjadi dalam tangan awak. Sama juga bekerja kat Kuala Lumpur. Jadi, ini awak kena tengok juga. Okey, jarak jauh biasanya individu kurang berminat dengan pekerjaan tersebut lah sebab perbelanjaan sangat tinggi. Dan yang kelima adalah suasana tempat kerja. Individu suka bekerja di tempat kerja yang selesa dan selamat. Individu juga ingin bekerja dengan rakan sekerja yang mesra serta diberi waktu rehat yang kerap. Katakan gaji RM5,000 tapi kena kerja mana? Kena kerja kat tempat-tempat yang bahaya. Okey, contohnya pelantar minyak ataupun tempat kuari, tempat pemecahan batu yang biasa mereka menggunakan bom untuk meletakkan batu. Of course gaji lumayan tapi risiko untuk kehilangan nyawa juga sangat tinggi. Okey, pekerjaan yang memberi lebih keselesaan akan menjadi pilihan kerja. Okey, nak aircon, kerja nak sentiasa duduk, kerja tanpa ada sebarang kerja. Kalau boleh pergi office, time in, duduk, goyang kaki, okey, lepas tu balik rumah. Gaji kena masuk dalam bank. Orang prefer pekerjaan seperti itu. Yang keenam, kepuasan kerja. Okey, cita-cita lah. Katakan cita-cita awak nak jadi cikgu tetapi awak sudah terjadi sebagai accountant. Jadi awak punya awak takkan rasa sangat gembira untuk buat kerja tu sebab itu bukan pilihan awak. Okey, kecenderungan individu memilih pekerjaan yang akan memberi kepuasan kepadanya. Jika individu minat dalam bidang komputer, maka ia akan pilih pekerjaan seperti jurutera komputer, pengatur cara program dan sebagainya. Yang ketujuh adalah kelayakan akademik dengan kemahiran. Okey, contohnya katakan awak sudah habis SPM, dah habis degree dalam sastra. Boleh tak awak cita-cita nak jadi doktor? Of course mustahil kan? Jadi kena pastikan pekerjaan awak tu sesuai dengan kelayakan akademik awak dan juga kemahiran yang ada pada diri awak. Sesetengah pekerjaan memerlukan kelulusan akademik kemahiran. Contohnya nak bekerja dalam industri oil dan gas, engineer, arkitek, doktor, cikgu. Semuanya memerlukan kelayakan akademik tertentu. Individu layak memohon sesuatu pekerjaan jika mempunyai kelulusan akademik ataupun kemahiran yang sesuai seperti ditetapkan. Jadi sebelum memohon sesuatu pekerjaan kena pastikan kelayakan akademik dan kemahiran ada pada awak sesuai ke tak sesuai. Dan yang ke-8 adalah prospek pekerjaan. Okey, peluang kenaikan pangkat. Prospek pekerjaan bermaksud peluang kenaikan pangkat berkaitan masa depan pekerjaan. Pekerjaan yang mempunyai prospek yang baik, contohnya kenaikan pangkat, individu lebih tertarik dengan pekerjaan tersebut. Pekerjaan yang tak ada prospek, contohnya awak dah tahu, lepas kerja 2 tahun awak sudah tahu, memang awak takkan dapat kenaikan pangkat dan kenaikan gaji. Baik awak pergi cari kerja yang lebih baik, yang lebih ada prospek pekerjaan. Yang penting, keadaan ekonomi semasa. Bila ekonomi Malaysia, contohnya sekarang, pandemik COVID,
banyak kilang tutup, banyak kilang tak nak ambil pekerjaan. Sukar untuk individu memilih pekerjaan kerana peluang pekerjaan terhad. Kalau keadaan ekonomi baik, okey, maka wujudlah banyak peluang pekerjaan. Maksudnya awak mudah untuk mencari pekerjaan. Dan yang ke-10, waktu pekerjaan. Okey, waktu pekerjaan ni ada waktu pejabat biasa, ada shift. Okey, lepas tu ada waktu bekerja yang tidak tetap. Jadi semua ni bergantung kepada orang itu sendiri. Dia nak pekerjaan yang macam mana? Yang nak kerja shift, ada yang bekerja fleksibel, ada yang bekerja ikut waktu pejabat. Okey, semua ni awak kena ambil dalam pilihan awak. Dan yang terakhir, saiz firma. Individu lebih tertarik untuk bekerja di firma yang besar. Contohnya kilang Titan, okey, contohnya kilang MMHE. Okey, ada juga kilang, nama kilang tapi pekerjanya 4 orang saja. Bila pekerjanya 4 orang, semua kerja 4 orang tu lah kena buat. Okey, mungkin kerja yang dia kena buat lebih daripada gaji yang didapat. Jadi ini adalah 12 faktor yang menjadi yang kena ambil kira apabila kita memilih pekerjaan. Okey pelajar, ada tak apa-apa yang awak kurang faham dalam mana-mana faktor pekerjaan ini? Ada tak? Kan saya dah explain kepada awak 12 faktor pemilihan pekerjaan kan? Ada tak mana-mana faktor yang awak kurang jelas? Fatihah okey tak Fatihah? Okey cikgu. Nurin? Okay, Nurin akan teks. Nazihah okey tak Nazihah? Saya tak faham nombor 8 je. Nombor 8. Okey, Fadila? Saya pun tak faham nombor 8. Okey, Syuaila? Nombor 9. Nombor 9. Okey. Prospek pekerjaan ni peluang kenaikan pangkat. Okey, contohnya kalau awak bekerja sebagai cikgu, setiap tahun awak akan dapat kenaikan gaji dan setiap 8 tahun ataupun 6 tahun awak nak tak nak pangkat awak akan naik. Grade awak akan naik. Ada pekerjaan-pekerjaan tu awak kerja selama 20 tahun pun awak masih akan kekal dengan gaji yang sama dan awak tak akan diberikan peluang kenaikan pangkat. Jadi bila awak nak pergi interview kepada mana-mana company, awak boleh tanya dengan bos company tu. Okey, ada tak apakah peluang kenaikan pangkat dalam jawatan saya? Biasanya dia orang akan bagi tahu. Okey, contohnya kalau awak mula kerja sebagai seorang manager, dia akan bagi tahu kalau awak perform betul-betul dalam masa 8 tahun atau 10 tahun awak boleh jadi general manager. Awak boleh tanya tau. Okey, jadi prospek pekerjaan ni kalau awak bekerja, contohnya awak join sebagai manager. Lepas 10 tahun pun awak masih jadi manager. Okey, maksudnya awak punya prospek pekerjaan tak cerah lah. Sebab awak kemungkinan besar akan bekerja sampai manager sampai bila-bila. Kalau awak menaik pangkat, kerja awak akan jadi kurang. Awak akan ada lebih banyak masa untuk berfikir, membuat keputusan sendiri. Okey, jadi prospek pekerjaan kat sini awak kena tengok, okey, kerja yang awak buat tu, jawatan yang awak buat tu ada tak peluang yang cerah untuk naik pangkat. Kalau peluang kenaikan pangkatnya tak cerah, okey, baik awak cari pekerjaan lain. Okey, pekerjaan yang mempunyai prospek yang baik seperti kenaikan pangkat. Okey, biasanya orang yang pergi interview dia orang akan tanya, okey, kalau saya pilih jawatan ini, apa peluang kenaikan pangkat saya? Dalam berapa tahun saya boleh naik pangkat? Jadi kalau awak rasa okey dengan jawapan yang diberi oleh bos awak boleh pilih. Okey? Okey tak? Boleh faham prospek pekerjaan ni? Boleh cikgu. Okey, keadaan ekonomi pula awak kena faham. Sekarang ni zaman pandemik COVID ni, awak rasa senang dapat kerja ke susah dapat kerja? Susah. Jadi bila awak dah habis belajar, okey, kalau awak tengok dulu masa tu ekonomi okey ke tak okey. Kalau okey, awak boleh pilih kerja ikut apa yang awak minat. Kalau sekarang contohnya tahun 2020, 21, 22, 23 ni baru awak habis belajar, okey, ekonomi pun sangat teruk, jangan terlalu memilih pekerjaan. Kenapa? Memang sekarang susah untuk dapat pekerjaan. Jadi awak baik buat saja apa jua kerja yang awak dapat. Asalkan benda tu legal dan tak memudaratkan kesihatan awak dan juga orang lain. Sebab dalam keadaan ekonomi Malaysia sekarang ni, orang yang habis degree yang sekarang kalau habis degree abang kakak awak nak cari kerja payah. Bila nak cari kerja payah, kalau mereka ni jenis yang suka memilih pekerjaan, memang sangat-sangat susah untuk mendapat pekerjaan.
Jadi bila awak nak memilih pekerjaan, tengok dulu ekonomi okey ke tak okey. Kalau ekonomi tak okey, buat saja apa kerja awak dapat. Jangan terlalu memilih. Buat dulu untuk beberapa tahun, tunggu ekonomi pulih. Lepas tu awak dah ada pengalaman. Jadi awak bolehlah pilih pekerjaan yang lebih baik. Itu maksudnya. Okey tak, Fadila? Okey, cikgu. Okey. Jadi untuk hari ini, okey, saya bagi awak 2 latihan pengukuran sebab saya akan jumpa awak lepas ini pada hari Selasa. Okey, hari Selasa kita akan mula gunakan jadual baru. Okey, dalam jadual baru, okey, kalau jadual baru akan mula digunakan hari Selasa. Jadi saya akan jumpa awak pada hari Rabu. Lepas ni kita akan jumpa hari Rabu, hari Khamis saja dalam jadual baru. Hari Rabu 4 masa, hari Khamis 2 masa. Jadi, okey, saya bagi latihan PBD ni. Okey, yang ini tolong hantar hari ni lah sebelum pukul 8 malam lah sebab saya kena key in. Okey, saya akan bincang dulu soalan dia. Maklumat di bawah berkaitan dengan kemudahan pinjaman. Ini yang saya ajar awak hari Khamis lepas, kemudahan pinjaman yang disediakan oleh bank perdagangan. Kan saya telah bincang dengan awak beberapa jenis kemudahan pinjaman kan. Saya harap awak masih ingat lagi. Encik Steve mempunyai simpanan sebanyak 20,000 dalam akaun semasa. Beliau boleh mengeluarkan wang sebanyak 35,000 untuk mengembangkan perniagaannya. Okey, akaun semasa. Akaun semasa apa perkara yang paling istimewa? Saya telah bagi tahu awak. Kalau awak di akaun semasa, awak dapat kemudahan apa? Siapa boleh bagi tahu saya? Apakah kemudahan istimewa yang diberikan kepada pemegang akaun semasa? Siapa tahu? Salah tak apa? Cuba. Akaun semasa kan saya jawab 3 akaun kan? Akaun simpanan tetap, akaun semasa. Kalau awak buka akaun semasa, apa kemudahan istimewa yang akan diberikan kepada awak? Saya boleh bagi clue lah. Biasanya akaun semasa ni digunakan oleh peniaga. Tak kena bayar faedah. Bukan. Kalau awak ada akaun semasa, awak akan dapat satu kemudahan ini. Biasanya kemudahan ini digunakan oleh peniaga. Boleh menikmati kemudahan cek dan overdraft? Very good, Fadila. Okay, check. Okay, cek ini kan masa saya ajar cek awak, cek tu kan saya dah ajar satu lagi pinjaman, overdraft. Ingat lagi tak overdraft? Ingat cikgu. Okay, tengok ini adalah tentang overdraft. Dalam akaun dia ada 20,000. Tapi dia boleh mengeluarkan wang sebanyak 35,000. Pelik kan? Duit dia 20,000 je. Macam mana dia boleh mengeluarkan 35,000 ni? Maksudnya, dia ada mendapat kemudahan overdraft. Okey, duit dia 20,000 tapi dia boleh keluarkan 35,000. Okey, berapa overdraft yang dia telah gunakan? Siapa boleh kirakan untuk saya? Duit dia 20,000 tapi dia boleh mengeluarkan sehingga 35,000. Berapakah kemudahan overdraft yang dia boleh gunakan? Berapa, Fadila? Berapa kemudahan overdraft yang didapat tu? Salah tak apa? Cuba. Yang dia dapat tu ke? Okey. Awak ingat lagi tak apa tu overdraft? Okey, overdraft ni, okey, kejap. Dah lupa lah tu. Okey, sekejap. Kena buka. Okey, overdraft. Okey, overdraft ni adalah satu kemudahan kepada awak. Awak boleh mengeluarkan lebih daripada simpanan yang ada pada awak. Okey, kejap, mana pendapatan? Bukan pendapatan. Okey, ni. Fungsi bank perdagangan. Sekejap. Okey, mana overdraft? Pinjaman bank perdagangan mudrabah. Tak nak. Overdraft. Okey, arahan kepada bank pinjaman. Okey, pinjaman bab lain. Lipat 1. Okey. Kat sini. Kat satu saya, mana fungsi bank perdagangan? Sudah habis belajar. Okey. Mana fungsi bank perdagangan?
Fungsi bank perdagangan. Okey, jumpa. Okey, awak dah lupa part overdraft tu. Okey, ni latihan ulang kaji. Okey, overdraft. Pinjaman. Okey, memberi pinjaman. Tengok, ni overdraft. Okey, overdraft ni kemudahan yang disediakan oleh kepada pemegang akaun semasa untuk mengeluarkan wang lebih daripada baki simpanannya berdasarkan ad yang telah ditetapkan oleh bank. Saya ada explain satu contoh. Dalam akaun ada 10,000. Maksudnya saya boleh tulis cek yang bernilai 10,000 saja. Katakan bank telah luluskan overdraft bernilai 5,000. Jadi sekarang saya boleh tulis cek yang bernilai 10 tambah 5 iaitu 15,000. Okey, sekarang dalam situasi yang kita tengah bincangkan, okey, dalam akaun dia 20,000. Tapi dia kata Encik Steven boleh mengeluarkan sehingga 35,000. Jadi berapakah kemudahan overdraft yang diberikan kepada Encik Steven? Macam mana nak cari kemudahan overdraft yang diberikan kepada Encik Steven ni? Fatihah? Tolak ke cikgu? Ya, 35,000 tolak 20,000. 20,000 ni duit dia sendiri. Okey, 35,000 tolak 20,000 kan dapat 15,000 kan? 15,000 itu adalah pinjaman yang akan diberikan kepada Encik Steven apabila Encik Steven tak cukup duit. Ini adalah maklumat satu adalah tentang overdraft. Maklumat dua, Puan Lai membuat pinjaman membeli rumah. Di Johor Bahru berharga 200,000 dengan mencagarkan tanah pusaka di Kedah. Jadi dia telah menggunakan kemudahan pinjaman bercagar. Ingat maklumat satu adalah overdraft, maklumat kedua adalah pinjaman bercagar. Uraikan perbezaan pinjaman dibuat oleh Encik Steven dengan Puan Lai. Jadi awak kena buat jadual, tulis maklumat satu, maklumat dua. Okey, maklumat satu awak tulis jawapan pertama overdraft. Maklumat dua, jawapan pertama adalah pinjaman bercagar. Lepas tu tulislah perkara-perkara yang awak tahu tentang overdraft dan perkara-perkara tentang pinjaman bercagar. 6 markah. Faham tak soalan ni pelajar? Faham tak? Faham ke tak faham cara buat? Fatihah, Norin, Naziha, Fadila, Shuaila. Dia kena buat dalam kotak tu ke cikgu macam bagikan Ya, dalam kotak. Ya, nanti awak kena buat perbezaan. Sebelah sini maklumat satu betul, yang ini awak tulis kat sini overdraft. Apa perkara-perkara yang awak tahu tentang overdraft? Maklumat dua awak tulis bahawa dia adalah pinjaman bercagar, awak senaraikan perkara-perkara tentang pinjaman bercagar. Itu saja. Oh, okey, faham. Okey Fadila? Maklumat satu tu kan? Dia 35,000. Maklumat satu ni 350,000. Okey, 350,000, maafkan saya. 350,000 tolak 2 ni 20,000 kan? Okey. Maksudnya, dia sebenarnya kat sini salah lah. Nanti saya betulkan. Ni 200,000. Ni 350,000. Kita tolak maksudnya dia dah gunalah 150,000 lah. Okey. Yang kita kena faham, dia gunakan overdraft. Okey. Jadi soalan faham maklumat satu adalah tentang overdraft, maklumat dua adalah tentang pinjaman bercagar. Okey. Soalan 2. Jadual di bawah menunjukkan pembayaran bulanan Encik Kartika. Pembayaran adalah lain. Kan pembayaran ni kita sudah bincang. Okey, pembayaran saya bincang kat sini. Part 2. Okey, pembayaran ni kita telah bincang kaedah-kaedah pembayaran. Okey, kaedah-kaedah pembayaran disediakan oleh bank. Ini arahan kepada bank, perintah sedia ada, debit langsung, pindahan kredit, kad kredit, draft bank, kad ATM. Soalan saya sekarang, dia kena bayar ansuran kereta, dia kena bayar premium insurance, dia kena bayar bil astro, dia kena kirim duit ibu bapa. Terangkan kemudahan pembayaran yang disediakan oleh bank perdagangan bagi pembayaran di atas. Nak bayar ansuran kereta, apakah kemudahan pembayaran yang sesuai? Perintah sedia ada ke, debit langsung ke, pindahan kredit ke, kad kredit ke, draft bank ke, kad ATM. Awak kena pilih. Okey, jadi saya boleh bagi clue kat sini. Kat sini untuk 4 perkara ini, awak boleh menggunakan 3 kaedah pembayaran. Contohnya ansuran kereta.
Okey, ansuran kereta awak katakan perintah sedia ada. Tulis kat sebelah dia, perintah sedia ada tu apa? Uraikan. Okey, katakan bil Astro awak boleh gunakan debit langsung. Okey, tulis debit langsung, urai apa tu debit langsung. Boleh tak? Faham tak pelajar? Boleh cikgu, boleh. Fatihah okey? Okey cikgu. Fadila, Okey cikgu. Syuhaila, Okey cikgu. Nurin, okey tak Nurin? Nurin biasanya okey, saya okey ya. Okey. Jadi video ni saya akan kongsi sebentar lagi. Okey, jadi tolong siapkan latihan PBD ada kat slide 13 14. Okey, nanti awak boleh hantar jawapan sebelum pukul 8 malam lah. Okey. Terima kasih pelajar. Cikgu, Ya. saya ada soalan. Ya. Yang modul, saya Ya, belum ya. hantar modul. Okey. Soalan muka surat 10. Kejap muka surat 10 sekejap saya buka modul dulu. Muka surat 10. Okey, modul latihan. Modul. Okey, dia lah topik tentang keanjalan. Okey, keanjalan. Okey, sekejap saya buka. Muka surat 10. Muka surat 10. Okey. Tentang ni ke? Muka surat 10 lah. Okey, soalan muka mana? surat- Soalan apa? Dia cukai. Cukai. Ni ke? Betul? Betul cikgu? Yang tu. Okey. Ni kan? Okey, tengok sini Okey, hari tu saya ada yang tanya, saya lupa express pun pula. Okey, raja di bawah ni menunjukkan perubahan keluar penawaran selepas cukai kerajaan lah. Okey, kita kena tengok. Kalau cukai dikenakan, harga barang akan naik. Bila harga barang naik, penawaran akan jatuh. Okey. Uraikan perbezaan beban cukai yang perlu ditanggung oleh pengguna dan pengeluar. Okey, soalan ini saya akan terangkan kepada awak. Okey, sebab tu soalan ni saya tak bincang pun dengan awak hari tu. Okey, soalan ini saya akan terangkan kepada awak pada hari Rabu inilah. Okey, so, soalan ini dia ada dua soalan tentang cukai dengan subsidi. Okey, yang ada cukai, ada satu soalan subsidi. Okey, saya akan explain kepada awak pada hari Rabu ni. Tak apa, tak ada masalah. Okey Fadila, boleh sabar? Boleh, tapi modul tak payah hantar dulu Okey, lah. tak apa, modul hantar dulu. Yang ini saya akan bagi dalam bentuk PDF terus. Tak apa, sebab tu yang ini sebenarnya nak kata senang kata macam mana. Yang ini saya tak wajib ajar pun tak apa. Tapi saya akan ajar awak dalam hari Rabu ni. Dalam bentuk lain. Jadi modul boleh hantar dulu. Nanti yang ini awak boleh salin dalam buku. Jangan risau. Okey. Ataupun awak nak tunggu hari Rabu ni awak nak hantar modul minggu depan pun tak ada masalah. Okey lah. Boleh Fadila? Boleh cikgu. Okey, terima kasih. Ada lagi apa-apa soalan? Tak ada cikgu. Okey, jadi sejumpa awak pada hari Rabu nanti dalam jadual baru. Terima kasih pelajar. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.